Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah. Pada video kali ini insya-Allah saya dan tim saya, iaitu daripada grup yang pertama, akan membentangkan satu tajuk daripada kursus etika profesional nombor kod MPU 3223, yang mana tajuk yang kami pilih yang telah diberikan oleh Sir Saifullah bin Jarai, iaitu tajuknya ialah tanggungjawab sosial ataupun dikenal sebagai CSR dalam perniagaan merupakan tanggungjawab korporat sesebuah firma untuk mewujudkan faedah berkepentingan kepada masyarakat. Jadi kita akan lanjutkan apa yang bakal kami bentangkan dalam video kali ini. Okey. Saya sebelum tu saya beritahu saya merupakan ketua bagi grup yang pertama ini, yang terdiri daripada saya sendiri, Luqman, Rijal, Aminuddin dan Syawal. Kami akan membentangkan kesemuanya sekali. Kesemua apa yang telah kami tulis di dalam kertas kajian ilmiah artikel yang telah pun kami hantar dalam Google Classroom. Okey. Okey, sekarang kita kenal dulu apa yang dikenali sebagai CSR. Okey. CSR yang kita ketahui sebelum ini dikenali sebagai Corporate Social Responsibility. Dalam bahasa Melayunya ialah tanggungjawab sosial korporat. Kebanyakan syarikat-syarikat di Malaysia banyak mengamalkan kaedah ini kerana ia dapat membantu masyarakat di mana ramai yang terkena dengan dugaan ataupun musibah bala bencana seperti mana yang berlaku tahun-tahun sebelum ini, iaitu COVID-19. Sehinggalah sekarang ni, dia setiap zaman mesti ada dugaan dan musibah. Jadi inilah peranan CSR dalam membantu masyarakat. Okey, selain itu di Malaysia ada yang mengamalkan CSR ini. Antaranya industri pemakanan, industri perbankan dan yang lain-lain lagi. Tujuan untuk melakukan kerja amal CSR ini ialah tidak lain tidak bukan untuk menampakkan syarikat kepada masyarakat, yang mana masyarakat itu melapor banyak dah untuk syarikat dan syarikat memberikan lebih kurang macam giveaway lah, ataupun memberikan sesuatu tanggungjawab kepada komuniti setempat ataupun komuniti di tempat yang lain untuk mendapatkan manfaat. Okey. Selain itu, kita masukkan elemen etika profesional, yang mana yang kita belajar di dalam kelas, dia ada sangkut paut dengan CSR ini, yang mana diterapkan CSR banyak boleh didapati. Antaranya ialah apabila seseorang itu sudah mempunyai kerja atau skop bidang pekerjaan, yakni kerja hakiki, dia akan melakukan pekerjaan itu dengan teliti agar ia dapat memuaskan hasil pekerjaan untuk majikannya dan dirinya sendiri. Begitu jugalah dengan peranan CSR itu dilakukan. Ia bertujuan dalam teknik pemasaran dan membuka mata firma-firma lain turut menyumbang kepada orang yang mana sangat memerlukan bantuan itu disampaikan. Okey, selain itu, tambahan pula, ia juga berkait dengan etika perniagaan, yang mana ada juga di dalam CSR ini. Iaitu apabila suatu firma turun ke padang membantu golongan memerlukan,
Ini juga membantu menjaga peniaga ini bekerja dalam batas-batas undang-undang demi memastikan bahawa jenayah tidak dilakukan terhadap pekerja dan pelanggan yang lain. Jadi dia ada take and away. Jadi bila pelanggan melabur ataupun merasakan sesuatu daripada firma ataupun syarikat-syarikat, manakala syarikat juga akan memberi sesuatu kepada pelanggan sebagai tanda terima kasih. Okey, itu saja daripada saya. Kita kembali kepada pembentang yang berikutnya. Nama saya Muhammad Rijalul Hafiz bin Awang, nombor metrik 0211103097. Saya akan membentangkan latar belakang kajian. Isu mengenai tanggungjawab sosial korporat atau Corporate Social Responsibility yang dikenali sebagai CSR ini telah lama diperbincangkan dan diperdebatkan di seluruh dunia semenjak ianya mula diperkenalkan pada tahun 1960 di negara-negara barat. Konsep CSR ini tidak begitu diperbincangkan secara meluas di tahun-tahun awal pelaksanaannya. Oleh sebab itu, konsep CSR ini tidak begitu menonjol dan tidak begitu dikenali pada tahun-tahun awal pelaksanaannya. Perubahan yang berlaku dalam nilai sosial masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup yang semakin kompetitif, kesan globalisasi dan juga liberalisasi serta masalah sosial yang semakin meruncing yang berlaku dalam kalangan masyarakat sekarang. Ahli akademik dan ahli perniagaan mula menyedari bahawa konsep CSR yang dahulunya dianggap tidak relevan dan selalu diremehkan berubah menjadi satu konsep yang paling ortodok dan yang paling diterima dalam dunia perniagaan di seluruh dunia dalam 20 tahun kebelakangan ini. Penghujung tahun 1970 pun, konsep CSR ini masih lagi dianggap sebagai bahan jenaka dan gurauan dan dianggap bertentangan dengan konsep pelaburan dan terma perniagaan. Bermula penghujung tahun 1990, idea mengenai CSR ini mula diterima pakai di seluruh dunia oleh setiap entiti dalam masyarakat, daripada kerajaan dan pihak swasta kepada organisasi bukan kerajaan dan juga pengguna individu. Organisasi-organisasi antarabangsa seperti PBB, Bank Dunia dan organisasi buruh antarabangsa bukan sahaja menyokong konsep CSR ini, malahan telah menggariskan panduan dan menubuhkan satu unit khas bagi membuat penyelidikan mengenai CSR ini dan mempromosikan konsep tersebut ke serata dunia. CSR ini adalah suatu perusahaan dengan tata kelola yang baik, tidak hanya dihadapkan pada tanggungjawab yang berfokus pada nilai perusahaan berupa aspek kewangan sahaja. Perusahaan perlu menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan dengan memerhatikan aspek sosial dan lingkungan. CSR menjadi salah satu konsep yang harus dipertimbangkan pelaksanaannya oleh perusahaan. CSR juga merupakan tanggungjawab suatu organisasi profit maupun non-profit atas dampak keputusan dan kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. Perusahaan memiliki komitmen untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan kontribusi kepada para stakeholder, iaitu pemangku kepentingan. Stakeholder yang dimaksudkan adalah setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Latar belakang lahirnya gagasan CSR terbahagi pada 3 period, iaitu pertama, perkembangan awal konsep di era 50-an hingga ke 60-an. Yang keduanya, perkembangannya di era 70-an dan 80-an hingga ke 80-an. Yang terakhirnya, perkembangan konsep di era tahun 90-an hingga kepada masa zaman kini. Seterusnya ialah persoalan kajian. Persoalan yang pertama ialah, apakah konsep dan teori tanggungjawab sosial korporat CSR? Yang kedua, apakah syarikat-syarikat yang melaksanakan tanggungjawab sosial korporat? Yang ketiga,
Sejauh manakah komitmen syarikat korporat dalam menyumbang keperluan sosial terhadap masyarakat? Dan yang akhir sekali ialah apakah kepentingan tanggungjawab sosial korporat, iaitu CSR. Seterusnya ialah objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti konsep dan teori tanggungjawab sosial korporat menurut pandangan konvensional dan Islam. Yang kedua, menyenaraikan syarikat-syarikat dan sumbangan mereka dalam tanggungjawab sosial korporat. Yang ketiga, komitmen syarikat korporat dalam menyumbang keperluan sosial terhadap masyarakat. Yang keempat ialah menjelaskan kepentingan tanggungjawab sosial korporat. Konsep dan teori tanggungjawab sosial korporat CSR menurut pandangan konvensional dan Islam. Menurut perspektif konvensional, Blair J. Kolasa 1972 mendefinisikan konsep CSR ini melalui makna tanggungjawab. Perkataan tanggungjawab boleh ditakrifkan sebagai pemenuhan kewajipan atau peduli ketika membuat keputusan atau melakukan sesuatu. Tanggungjawab juga adalah kenyataan bertanggungjawab terhadap seseorang atau sesuatu. Perkataan sosial juga boleh dipersoalkan sama ada ianya perlu digabungkan bersama perkataan tanggungjawab kerana perkataan tanggungjawab itu sendiri telah menggambarkan keprihatinan terhadap orang lain dan ianya boleh juga difahami sebagai satu rangka kerja bagi peranan sesebuah institusi korporat dan menjadi satu standard perlakuan yang perlu diambil kira oleh sesebuah syarikat untuk memberi kesan yang positif dan produktif kepada masyarakat. Konsep CSR ini mula dikembangkan oleh Howard Bowen dalam bukunya yang bertajuk Social Responsibility of the Business yang membincangkan mengenai hubungan antara syarikat dan masyarakat. Penulisan Bowen yang lebih bersistematik dan lebih rasional dari penulis-penulis lain sebelumnya menjadikan beliau diiktiraf oleh kebanyakan sarjana barat sebagai insan pertama yang cuba menulis mengenai hubungan antara dua entiti tersebut. Manakala dari perspektif Islam pula, konsep CSR menurut perspektif Islam lebih menjurus kepada pendekatan kerohanian. Ianya berteraskan kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan idea mengenai tanggungjawab sosial ini terkandung dalam ikatan kerohanian, iaitu religious bond yang memerlukan setiap individu untuk berserah kepada ketetapan syariah dengan melaksanakan setiap tanggungjawab yang telah ditetapkan dan menjalani kehidupan di muka bumi ini dengan berasaskan kebaikan dan kemurnian akhlak sebagaimana dituntut oleh syariah. Selain itu, di dalam Islam, matlamat yang ingin dicapai bukan tertumpu kepada keperluan material sahaja, tetapi ianya turut merangkumi konsep kesejahteraan hidup manusia yang menekankan konsep persaudaraan dan keadilan sosioekonomi di mana ia memerlukan keseimbangan antara kedua-dua aspek iaitu keperluan material dan spiritual setiap insan. Konsep CSR dalam Islam adalah bertitik tolak daripada beberapa konsep yang wujud dalam ajaran Islam, iaitu yang pertama ialah Tauhid yang bermaksud akidah Islam yang merujuk kepada keyakinan terhadap kehadiran Allah. Pentingnya elemen ini adalah kerana ianya adalah sikap accountability kerohanian yang membentuk sikap manusia dalam amalan kewangan. Senarai syarikat-syarikat dan sumbangan mereka dalam tanggungjawab sosial korporat CSR. 3 syarikat korporat dan sumbangan dalam CSR di Malaysia. Pertama, KFC. Kedua, Norpoh. Ketiga, Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia. KFC Malaysia melancarkan kempen raya KFC iaitu Raikan Cara Kita dan melantik selebriti terkenal iaitu Awang Syahari dan isterinya dan Sja Al-Yahya bersama anak sulung mereka dan Lara Alana sebagai duta KFC Malaysia pertama. Ketua Pegawai Pemasaran KFC Malaysia Chan Mei berkata kempen itu memulakan penyatuan antara selebriti terkemuka ini dengan KFC dalam projek-projek kerjasama sehingga April 2022. Ia bertujuan untuk membina kesedaran jenama lebih baik terhadap kempen-kempen pemasaran KFC, menu baru dan inisiatif tanggungjawab sosial korporat CSR yang dikenali Ad Hoc Inisiatif Global KFC edisi tempatan dalam usaha untuk mengakhiri kebuluran.
Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran kempen Raikan Cara Kita dan pengumuman pelantikan Duta KFC Malaysia yang pertama diadakan pada Rabu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syawal bin Khalid. Nahpar bantu masyarakat melalui program CSR. Nahpar Malaysia berhad menzahirkan komitmennya sebagai organisasi korporat yang bertanggungjawab dengan membantu golongan yang memerlukan melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR sepanjang Ramadan lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Nahpar, Datuk Azman Shah Muhammad Yusof berkata, program-program CSR itu mencerminkan komitmen pihaknya dalam membantu komuniti yang kurang bernasib baik. Katanya, kami terus memainkan peranan kami sebagai petugas barisan hadapan di kala krisis COVID-19 bagi memastikan ekonomi negara dan keperluan asas rakyat Malaysia tidak terjejas. Saya harap program-program itu dapat membantu masyarakat menerapkan semangat kebersamaan di bulan suci Ramadan dan kegembiraan menyambut Hari Raya Aidilfitri dalam suasana norma baharu. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia sepanjang tahun 2010 hingga 2018 sebanyak 20,607 pokok telah ditanam hasil usaha CSR FRIM dengan 169 bahan korporat. Selaras dengan usaha ini, Unit Komunikasi Korporat CCU FRIM telah memulakan inisiatif penanaman pokok bersama Biro Konvensyen dan Pameran Malaysia MyCEB bersama bagi program perniagaan pelancongan hijau yang dilancarkan bagi menyokong komitmen kerajaan untuk mengimbangi pelepasan karbon sebanyak 40% pada tahun 2020. Selain aktiviti penanaman pokok sebagai aktiviti CSR sesebuah organisasi, terdapat juga aktiviti tanam pokok yang dijadikan kenangan atau komemoratif. Komitmen syarikat korporat dalam menyumbang keperluan sosial terhadap masyarakat. Yang pertama, syarikat korporat dalam menyumbang keperluan terhadap masyarakat perlu berpegang pada tahap kebertanggungjawaban, ketulusan, etika, integriti yang lebih tinggi dalam mengendalikan perniagaan mereka. Seterusnya, syarikat korporat sedar bahawa apabila perniagaan mereka dikendalikan dengan penuh tanggungjawab, reputasi dan kedudukan mereka akan meningkat dengan lebih baik. Selain itu, dalam dunia perniagaan pada hari ini, kejayaan dan pengekalan perniagaan tidak lagi dapat dijamin dengan permaksimulan keuntungan, memandangkan pihak-pihak yang berkepentingan telah menjadi lebih arif menilai peranan sosial yang dimainkan oleh warga korporat, terutamanya berhubung dengan kesan perniagaan terhadap komuniti pasaran. Seterusnya adalah suasana bekerja dan alam sekitar secara amnya. Kepentingan tanggungjawab CSR iaitu tanggungjawab sosial korporat. Antara kepentingan bagi sesebuah organisasi dalam menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR adalah meningkatkan pembangunan negara. Hal ini adalah disebabkan oleh program-program pendidikan yang dilaksanakan. Program pembangunan pendidikan yang dijalankan dapat melahirkan masyarakat yang celik ilmu pengetahuan dan serta berdedikasi. Komitmen dalam CSR oleh sektor korporat mampu untuk memastikan kekekalan dan kelangsungan hidup sesebuah
institusi korporat untuk tempoh jangka panjang. Jelas, dengan wujudnya CSR, syarikat-syarikat dituntut untuk menyumbang kepada pembangunan masyarakat bagi membantu menyeimbangkan ekonomi yang sedia ada. Sebagai kesimpulan, sosial korporat CSR ini telah lama diperbincangkan. Hal ini kerana setiap insan di muka bumi ini disuruh oleh Tuhan untuk berbuat baik sesama sendiri bagi menjadikan kehidupan di dunia ini harmoni dan sejahtera. Pada awalnya, idea CSR ini sering diperlekehkan, namun pada hari ini, konsep ini mula berkembang pesat sehingga ke seluruh pelosok dunia. Apabila kita perhatikan, pelaksanaan tanggungjawab sosial korporat CSR ini telah mendatangkan begitu banyak kebaikan dan manfaat, bukan sahaja kepada masyarakat sekeliling dan syarikat, bahkan juga kepada agama, bangsa dan negara. Program-program yang dilaksanakan oleh syarikat korporat umumnya dan institusi perbankan Islam khususnya adalah menyeluruh serta meliputi segenap aspek yang dapat memberi keuntungan kepada pelbagai pihak. Seterusnya, selain itu, pelaksanaan CSR ini dapat melahirkan pekerja yang lebih beretika, mewujudkan syarikat yang lebih bertimbang rasa terhadap keperluan masyarakat, di samping dapat mengurangkan pencemaran dan kerosakan alam sekitar. Seterusnya, melalui program CSR, nasib golongan miskin akan lebih terbela. Pelbagai bantuan diberikan sama ada berbentuk bantuan kewangan dan material ataupun bukan material. Seterusnya, secara tidak langsung, kemiskinan dalam negara dapat dikurangkan dan ekonomi negara akan dapat dibangunkan. Okey, Alhamdulillah. Jadi, pembentangan kita sudah pun selesai dan Alhamdulillah, mudah-mudahan yang mana yang lihat video pembentangan ini dapat memberikan sedikit komentar di ruangan komen di bawah. Okey, terima kasih pensyarah kami iaitu Cik Saifullah atas tunjuk ajas selama ini. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih.